Movie kali ini bertajuk Guardian of the Galaxy Volume 2. Ditayangkan pada tahun 2017 dan berdurasi 2 jam 16 minit. Sebelum apa-apa, jangan lupa like video dan subscribe channel ni. Jadi guys, ini plotnya. Babak bermula di Misery, planet Bumi 1980. Meredith Quill iaitu Ibu Peter sedang menaiki kereta sambil mendengar lagu di radio bersama teman lelakinya yang dikenali sebagai Spaceman. Sebenarnya itu adalah ego masa muda. Mereka pergi ke satu tempat iaitu di belakang Dairy Queen dan berlari ke dalam hutan di mana Spaceman itu menunjukkan Meredith, anak pokok alien yang kecil yang dikatakan akan berada di seluruh tempat. 34 tahun kemudian, The Guardian of the Galaxy, Peter Quill atau Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket dan Baby Groot berdiri di atas platform ketika mereka cuba mendapatkan bateri Anulac untuk majikan terbaru mereka iaitu The Sovereigns. The Guardians bersedia dengan senjata mereka untuk memerangi binatang interdimensional yang dikenali sebagai Abilis. Abilis muncul dan tiba masanya untuk Guardians beraksi, kecuali Groot yang sedang cuba memasang plug Mr. Blue Sky, iaitu nama untuk pembesar suara yang direka oleh Rocket. Sementara yang lain cuba memusnahkan Abilis. Drax akhirnya terjatuh pada pembesar suara itu dan membuatkan Groot marah. Oleh kerana serangan dari luar tidak mendatangkan apa-apa kepada Abilis, Drax cuba membunuhnya dari dalam dengan membenarkan binatang itu menelannya. Star-Lord melihat bekas luka pada leher binatang itu dan memerintahkan Rocket untuk mengalih perhatian Abilis. Gamora kemudian menghiris Abilis dari leher terus ke bawah perut, lalu membunuhnya dan ia menumpahkan Drax keluar. The Guardians membawa bateri kembali ke The Sovereigns dan bertemu dengan ratu mereka, Aisha, sebagai pertukaran untuk bateri. The Sovereigns menyampaikan kakak Gamora iaitu Nebula kepada Guardians supaya mereka boleh membawanya ke Xandar dan mendapatkan wang tebusan. Sebelum mereka pergi, Aisha menyindir The Guardians, khususnya Peter. The Guardians pun mula beredar, namun Rocket sempat menyelinap beberapa bateri untuk dirinya sendiri. Dalam perjalanan ke planet Xandar, Guardians tiba-tiba dikerumuni oleh armada drone The Sovereigns. Semuanya mengejar mereka untuk mendapatkan kembali bateri yang dicuri oleh Rocket. Drone mula menyerang. Rocket cuba mengendali Milano, iaitu kapal mereka, ke arah wormhole angkasa yang membawa mereka ke planet lain. Dari jarak jauh, muncul satu kapal asing yang telah memusnahkan drone The Sovereigns. Seorang lelaki kelihatan berdiri di atas kapal itu sambil melambai ke Guardian. The Guardian sempat melepaskan diri tetapi terpaksa terhempas mendarat di planet berhampiran akibat kapal mereka yang sudah mengalami kerosakan yang sangat teruk. Ketika Guardians memeriksa bangkai kapal mereka, kapal yang menyelamatkan mereka tadi muncul. Melangkah keluar adalah Ego dan dia mendedahkan dirinya sebagai bapa Peter. Bersama beliau ada pembantu empatinya, Mantis. Di planet lain, Yondu, Udonta dan pasukan Ravagersnya sedang melalui masa yang sukar. Yondu terserempak dengan rakan lamanya, Staka Ogor. Staka pernah mengusir Yondu dari pasukan Ravager kerana terlibat dengan pemerdagangan kanak-kanak. Salah satu anggota Ravagers Yondu iaitu Taserface berpendapat bahawa Ravagers memerlukan pemimpin yang baru. Craig Lee kelihatan bersetuju dengan pendapat Taserface. Anggota lain juga ada yang telah mempersoalkan kepimpinan Yondu. Selepas Yondu selesai bercakap dengan Staka, The Sovereigns muncul. Aisha mendekati Yondu dan menawarkan upah untuk melakukan sesuatu kerja. Peter yang masih terkejut kerana akhirnya bertemu dengan bapanya, Ego menjelaskan bahawa dia menghantar Yondu untuk menjemput Peter selepas ibunya meninggal dunia. Peter masih tidak faham mengapa Ego meninggalkan Meredith. Pada mulanya, Ego menjemput Peter dan rakan-rakannya ke planetnya. Peter teragak-agak, namun Gamora meyakinkannya untuk mengikuti bapanya itu. Peter, Gamora dan Drax pergi bersama Ego dan Mantis, manakala Rocket dan Groot pula kekal di planet mereka tempat itu untuk membetulkan Milano dan mengawasi Nebula. Di kapal Ego, Drax dan Peter berbual dengan Mantis yang menunjukkan kuasanya yang boleh melihat ke dalam fikiran mereka. Dia memberitahu semua orang bahawa Peter mempunyai perasaan seksual terhadap Gamora dan Drax ketawakan Peter. Ravagers tiba di hutan di mana Guardian terhempas. Kebanyakan mereka berjalan ke dalam perangkap yang dipasang oleh Rocket sehingga Yondu muncul dengan Yaka Arrow yang dikawal melalui siolannya. Ravagers menangkap Rocket dan Groot, tetapi apabila Taserface merancang untuk mendapatkan Peter, Yondu seperti tidak begitu bersetuju untuk pergi. Nebula menembak sirip di kepala Yondu lalu memesankannya. Dia menyekutukan dirinya dengan Ravagers yang mengambil Rocket, Groot dan Yondu sebagai tahanan. Ego membawa semua orang ke planetnya. Planet itu hidup melalui Ego kerana Ego adalah celestial dan kesedaran Ego itu sendiri adalah teras planet ini. Dia menjelaskan kepada mereka bertiga bahawa dia datang dalam bentuk manusia untuk mengembara galaksi dan dia datang ke bumi dan jatuh cinta dengan Meredith. Namun tidak dapat melihatnya begitu kerap kerana ia akan mengambil banyak tenaganya. Peter terus memegang perasaan bermusuh dengan Ego kerana meninggalkan ibunya sendirian untuk mati. Apabila Peter semakin emosional, tangannya menghasilkan tenaga yang kuat yang dikaitkan dengan kuasa Ego sendiri. Ego menunjukkan kepadanya cara mengawal dan menggunakannya. Di atas kapal Ravager, Taserface dan krunya mula mengeluarkan mereka yang masih setia pada Yondu ke angkasa dan Craig Lee hanya mampu melihat ketika rakan-rakannya yang lain dibunuh. Apabila Taserface berbangga dengan kehebatan dan namanya yang konon menggerukan itu, Rocket mengejeknya. Nebula mencadangkan supaya Ravagers menyerahkan tawanan mereka ke Kree untuk harga upah di kepala mereka. Dia juga membuat tuntutan lain, termasuk tangan baru. Craig Lee membawa Nebula ke kapal yang digunakan untuk turun dari kapal Ravagers, lalu pergi mencari Gamora. Mantis dan Drax membentuk hubungan. Drax berpendapat Mantis adalah hodoh dan berkata itu adalah perkara yang baik kerana dia fikir dia juga hodoh dan masih berjaya mencari orang yang menyayanginya untuk siapa dia. Mantis mengatakan bahawa dia perlu memberitahu Drax sesuatu yang penting, tetapi Gamora mengganggu perbualan mereka itu
dan Mantis terus berdiam diri dan hanya membawa mereka ke bilik mereka. Ravagers membuang roket dan Yondu ke dalam sel dan mengambil Groot untuk dijadikan hiburan untuk mereka. Yondu bercerita bagaimana dia adalah hamba pertempuran Kree sebelum Starkar menariknya keluar dan menjadikannya Ravager. Kedua-duanya kemudian berazam untuk bekerjasama untuk keluar dari sana. Mereka meminta Groot untuk datang dan Yondu memberitahunya untuk mendapatkan sirip prototype untuk kepalanya. Selepas membawa pelbagai barang yang salah oleh Groot, Yondu akhirnya beroleh siripnya Dengan bantuan dari Craiglin. dan mengeluarkan dirinya dan roket. Yondu menghantar anak panah untuk menyerang setiap Ravager yang telah mengkhianati dia. Roket dan Groot juga tidak ketinggalan untuk membelasah beberapa kru Ravager yang lain. Beberapa kapal sedang melarikan diri, tetapi Yondu sempat membuat seluruh kapal itu meletup. Taserface terkena api, namun dia berjaya memberitahu Aisyah akan lokasi Yondu sebelum dia meletup dengan kapal itu. Groot, roket, Yondu dan Craiglin yang mahu beredar harus melalui 700 lompatan, iaitu dari satu angkasa ke angkasa yang lain untuk sampai ke planet Ego. Kembali ke planet Ego, Peter cuba menggoda Gamora dengan gerakan tariannya, tetapi ia tidak begitu berkesan. Selepas Peter pergi, Gamora kemudian melihat Nebula keluar dari kapalnya dan mula menembak Gamora. Ketika Nebula terhempas, dia melompat keluar untuk mula melawan Gamora. Nebula berjaya mengalahkan Gamora, tetapi mendedahkan bahawa dia tidak pernah mahu membuktikan dia lebih baik daripada Gamora, dan dia hanya mahu merasa perasaan mempunyai seorang kakak yang sebenar. Kejayaan Gamora sebagai pahlawan menyebabkan bapa mereka Thanos meminggirkan Nebula, yang langsung menimbulkan perasaan benci terhadap Gamora. Kedua-duanya kemudian berbaik sambil tersedar. Mereka menemui gua yang dipenuhi dengan kira-kira ratusan rangka tulang. Peter dan Ego terus menguatkan hubungan mereka. Ego memberitahu Peter bahawa selagi ada cahaya di planet ini, Peter akan mengekalkan kuasanya serta keabadian, iaitu hidup selama-lamanya. Mantis yang melihat Ego berpendapat bahawa Ego makin sedar tentang kuasanya sendiri. Dia bergegas untuk membangunkan Drax dan memberi amaran kepadanya bahawa rancangan jahat sebenar Ego kini makin jelas. Rocket, Groot, Yondu dan Craiglin berjaya sampai ke destinasi mereka. Mereka kemudian berlepas untuk melawan Ego. Ego menjelaskan kepada Peter bahawa dia mempunyai satu agenda yang dipanggil The Expansion, iaitu dia perlu pergi mengelilingi galaksi, melawat beribu-ribu planet untuk menanam anak benih demi mengembangkan kuasanya ke atas galaksi dan menjadikan planet-planet itu sebahagian daripada dirinya. Dia mengandungkan wanita dari pelbagai planet dan menghasilkan ramai anak sambil mengupah Yondu untuk menyampaikan anak-anaknya itu kepadanya. Tetapi apabila mereka tidak memiliki kuasa celestial yang sama dengannya, Ego telah membunuh mereka dan tulang mereka itulah yang ditemui oleh Gamora dan Nebula. Peter kebetulan memegang kuasa yang dicari oleh Ego. Ego juga mendedahkan bahawa dia meletakkan ketumbuhan di kepala Meredith yang menyebabkan Meredith mati. Peter yang marah mula menembak Ego berulang kali. Sebagai tindak balas, Ego mengambil Peter dan mengawalnya untuk mengaktifkan anak benih itu di seluruh planet dan menyebabkan kemusnahan secara besar-besaran. Selain itu, Ego menghancurkan Walkman Peter dan Peter rakaman Awesome Mix Volume 2 yang ibunya tinggalkan untuknya. Groot dan Yondu bertemu dengan Gamora, Drax, Nebula dan Mantis ke bersiap sedia untuk menghentikan Ego. Malangnya mereka juga tiba-tiba dikerumuni oleh sekumpulan The Sovereigns yang bertujuan untuk membunuh mereka. Peter melawan Ego dalam bentuk manusia. Mantis dapat menidurkan Ego sementara Guardian uruskan hal yang lain. Mereka melawan Sovereigns dan akhirnya memusnahkan seluruh armada The Sovereigns dengan tembakan laser. Sementara itu, Rocket membina bom dari bateri yang dicurinya. Groot ambil bom itu dan membawanya pergi ke arah otak Ego. Rocket memberi amaran kepada Groot untuk tidak menekan butang yang salah sebab jika tidak, mereka semua akan mati. Mantis terpengsan akibat terkena bola api, memutuskan pegangannya pada Ego lalu Ego bangkit semula. Ketika semua cuba selamatkan diri, Ego mula memakan mereka. Peter terus melawan bapanya menggunakan kuasa celestialnya. Groot kemudian menemui otak Ego dalam teras planet itu dan dia meletakkan masa pada bom itu selama 5 minit dan lari meninggalkan tempat itu. Drax, Mantis, Gamora dan Nebula bergegas kembali ke kapal. Rocket memberikan pakaian angkasa terakhirnya kepada Yondu yang cuba kembali selamatkan Peter. Ego merayu kepada Peter untuk menghentikan bom itu, atau jika tidak, Peter hanya akan menjadi manusia biasa. Peter kelihatan tidak kisah dan membiarkan bom itu meledak. Bentuk manusia Ego hancur apabila seluruh planet mula meletup. Yondu terbang dan mengangkat Peter meninggalkan atmosfera planet Ego. Yondu meletakkan pakaian angkasa kepada Peter untuk menyelamatkannya. Yondu kemudian mula membeku di angkasa dan Peter sedih menyaksikan dia mati. The Guardians bersedia untuk memberikan Yondu pengembumian Ravager yang rasmi. Craiglin memberi Peter sebuah zone yang mana Yondu telah berniat untuk memberinya dulu. Sebagai balasan, Peter memberikan anak panah Yondu kepada Craiglin. Mantis pula memutuskan untuk tinggal bersama Guardians. Ketika mayat Yondu keluar ke angkasa, Guardians melihat berpuluh-puluh kapal Ravagers lain tiba untuk memberi penghormatan kepada Yondu.